Assalamualaikum guys. Baik, hari ini saya nak kongsi sedikit pengalaman saya dan feedback selepas saya menggunakan Yamaha Avantis ni lebih kurang dalam 1 tahun 2 bulan. Saya beli Yamaha Avantis ni second hand. Owner pertama dah pakai Yamaha Avantis ni, kalau tak silap saya, dalam setahun dan bergerak dalam lebih kurang 9,000 lebih kilometer. Jadi saya ambil alih, saya beli dan saya pakai dalam setahun 2 bulan saya berjaya bergerak lebih kurang dalam 30,000 kilometer. Sebab saya buat food delivery, food panda dan juga grab food. Jadi jarak perjalanan saya setiap hari walaupun di dalam panda agak jauh lah. Jadi saya nak kongsi sedikit sebanyak. Yamaha Avantis ni dia ada kapasitinya sebanyak 4.2 liter. Jadi bagi saya, penggunaan minyak tu dia taklah membazir sangat ataupun jimat sangat tu, tak. Dia di tengah-tengah lah bagi saya. Dengan purata kelajuan saya bawa skuter Avantis ni dalam 60 ke 90 km sejam. Biasanya dalam 60 ke 80 km sejam lah. Dengan setiap isian RM6 ataupun RM7, saya mampu bergerak sekitar 100 ke 120 km sahaja. 120 km maksimum lah. Itu pun kalau saya banyak bergerak dengan kelajuan di bawah 60 km sejam. Jadi itulah kira-kira jarak perjalanan yang mampu dengan setiap kali isian penuh 4.2 liter petrol Yamaha Avantis. Saya pakai minyak biasa je, RON 95. Bagi saya okey lah, tak ada masalah. Bagi saya cukup jimat untuk kerja menghantar makanan ni lah bagi saya. Okey, seterusnya dari segi maintenance dan servis skuter Yamaha Avantis ni, bagi saya dia taklah mahal. Nak cakap murah tu terpulang pada individu lah. Tapi biasanya saya akan servis minyak hitam dalam 2,000 ke 3,000 kilometer. Saya akan tukar sekali lah ikut jenama minyak yang saya pakai. Kalau saya pakai jenama minyak Rock Oil, biasanya saya akan tukar 3,000 kilometer sekali. Minyak gear pula saya selang-selikan. 2 kali saya tukar minyak hitam, saya akan tukar minyak gear sekali. Minyak gear saya pakai minyak gear yang biasa aja, yang harga RM10, RM12, Yamaha Loop ataupun Castrol punya minyak gear yang khas untuk skuter. Dan dari segi servis CVT, saya buat dalam 5,000 km ataupun 10,000 km. Kalau saya rajin, saya akan buat setiap 5,000 km. Kalau saya macam rasa skuter ni masih okey, saya bawa tak ada gegaran, tak ada masalah, saya akan servis setiap 10,000 sekali lah. Saya akan bawa jumpa komen yang biasa servis skuter dan mereka akan buatlah full servis CVT. Secara keseluruhannya boleh dikatakan setiap kali saya servis
minyak dia dengan minyak hitam ataupun 40 sahaja, saya hanya perlu berbelanja dalam RM60 lebih kurang. Kalau termasuk servis CVT tambah lagi 50 lah. Jadi kalau minyak dia minyak hitam dengan servis CVT lebih kurang 100 ke RM110. Dan kalau dalam CVT tu roller dah rosak dengan set puli depan tu dah makan, nak kena tukar satu set tu, biasanya dekat tempat saya ni harga untuk satu set puli depan tu lebih kurang 90 ke RM100. Itu saya akan buat setiap 10,000 kilometer. Bagi saya memang okey sangatlah, sebab saya bawa skuter ni hari-hari. Jadi saya kena jaga dia elok-elok. Oh ya, lupa pula, dia punya air cleaner tu saya akan tukar setiap 10,000 ataupun 15,000 kilometer, saya akan tukar yang baru. Baik, tayar Avantis ni dia saiz 14 inci. Tayar standard asal ori kilang saya dah tukar dah. Saya dah pakai yang ni, tayar jenama Corsa Cross S. Tayar ni saya pakai setakat ni memang puas hati. Setakat ni saya dah bergerak dalam 15,000 kilometer. Bunga depan, tayar depan masih nampak ada tebal lagi sikit lah, hingga dalam 20% lah macam tu. Kalau tayar belakang dah ada kurang sikit lah bunga tayar bahagian tengah tu. Tapi setakat ni memang saya puas hati lah pakai tayar Corsa Cross S untuk Yamaha Avantis. Memang terbaik lah. Kalau bilang grip, hujan, panas memang tak ada masalah, confident sikit. Okey, seterusnya apa yang saya suka dengan Yamaha Avantis ni? Salah satu yang saya suka dengan Yamaha Avantis ni ialah dia punya seat ni, bosku. Dia punya seat ni memang selesa dan luas. Kalau tengok skuter yang lain agak kecil dan tipis, tapi Yamaha Avantis ni memang cukup seronok. Duduk pun selesa, lebar lah. Tempat duduk ni ataupun seat ni saya bagi begini, thumbs up. Okey. Dan dari segi handling pun bagi saya tak ada masalah. Senang nak cilok tak ada masalah. Nak ambil corner pun tak ada masalah. Dan satu lagi yang saya memang suka dengan Avantis ni ialah bahagian ketinggian dia ni. Grand clearance bawah ni dia memang agak tinggi berbanding dengan skuter lain. Saya pernah bawa Honda Vario, saya nak lalu Bonggol, dia macam sangkut tau. Tapi Yamaha Avantis ni memang tak ada masalah. Dia memang okey. Maksudnya dia memang ketinggian dia memang tinggi daripada yang lain. Itu yang saya perasan lah. Lagi apa yang saya suka ialah posisi masa duduk. Memang best kalau pakai Avantis. Saya duduk okey tak? Memang seronok lah bawa Avantis ni. Kat belakang boleh, ke depan pun boleh. Selesa bosku. Okey. Dan seterusnya apa yang saya suka dengan model Yamaha Avantis ni adalah dari segi spare part dia. Spare part dia memang senang nak dapat
harga pun murah. Kalau dekat tempat saya ni memang tak ada masalah lah untuk dapatkan spare part untuk Yamaha Avantis ni, memang sangat-sangat mudah dan harga pun agak berpatutan lah. Dan kalau kita tengok online, Shopee, Lazada, memang sangat banyak spare part, jajan, aksesoris untuk Yamaha Avantis memang sangat banyak. Jadi untuk bahagian aksesori, spare part, Yamaha Avantis memang terbaik. Dan dari segi performance engine pun saya sangat berpuas hati. Saya dah pakai dalam setahun lebih, 30,000 km. Setakat ini Yamaha Avantis keluaran ataupun model 2019 ni tak pernah ada masalah lagi, tak pernah kacau enjin. Sebab saya memang jagalah dia punya servis interval minyak dia tu, memang saya jaga. Dan sampai masa saya akan servis terus supaya enjin tu kekal sihat dan mantap. Salah satu yang saya suka dengan Avantis ni, dia punya design ataupun reka art keluaran. Sekali tengok dari depan memang bro, ini adalah antara skuter yang handsome lah bagi saya, cantik. Tengok dari depan dia punya design tu memang lawa lah, lagi lawa daripada model baru Ego Gear tu. Ego Gear tu saya tengok, alamak, design dia tu bagi saya lah, pendapat saya memang agak kurang sikit lah kalau dibandingkan dengan abang dia ni, Yamaha Avantis. Jadi untuk reka bentuk saya bagi A+, memang handsome. Alright. Dan dari segi sistem brake pun tak ada masalah. Depan pakai brake disc dan belakang masih kekal pakai brake drum lah, yang model lama punya. Tapi setakat ni brake depan, brake disc tu memang cemerlang lah. Kalau tarik je memang akan berhenti. Pastikan selalu tengoklah servis ataupun tukar brake pad kalau dah tipis. Okey, baik. Seterusnya kita beralih kepada beberapa perkara yang saya kurang berpuas hati lah dengan Yamaha Avantis tu. Salah satu ialah keselesaan absorber belakang tu. Sebabnya pakai single absorber. Jadi kalau tengah laju, lepas tu langgar lubang ataupun langgar bonggol, memang agak kurang selesa. Memang sangat tersentak lah rasanya. Suspension depan pun, fork depan pun saya rasa macam dia biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita ada duit lebih, tukar jenama yang lebih baik, mungkin masalah tu akan selesai lah. Tapi buat masa ni saya kekalkan yang standard. Depan belakang standard, hilang, belum pernah tukar lagi. Dan satu yang saya perasan dari segi ketahanan material ataupun barang-barang yang digunakan untuk Avantis ni, bagi saya dia okey lah, tak ada masalah. Cuma setakat ni yang saya dah tukar ialah signal capang ni, sebab dah patah. Jadi saya tukar kepada yang lebih kecil, yang aftermarket punya lah, yang universal punya. Jadi saya pasang yang tu. Avantis ni kadang-kadang ada masanya dia ada masalah gegaran, gegaran di bahagian CVT, di bahagian puli tu. Puli depan dengan loader depan tu memang sangat mempengaruhi lah masalah gegaran ni. Kebiasaannya gegaran tu akan berlaku bila RPM rendah ataupun bila kita berhenti dekat traffic light, nak bergerak tu, gegaran tu memang terasa lah kuat.
Yang peliknya, dulu masa mula-mula beli, masalah tu tak ada. Selepas servis CVT full service, selepas seminggu 2 minggu, masalah gegaran tu akan datang balik. Begitulah saya punya Avantis ni. Tak pastilah kalau Avantis awak punya. Tapi setakat ni masalah gegaran je ni belum mampu untuk hilang lagi. Tapi dia taklah mengganggu. Dia cuma akan berlaku bila RPM rendah, macam masa kita tarik brake dekat bonggol ataupun dekat traffic light, ataupun masa kita mula-mula nak bergerak. Gegaran tu ada sekejap. Lepas tu gegaran tu akan hilang bila kita mula memencut. Itu saja yang saya kurang faham lah tentang masalah gegaran ni. Dah tukar puli depan, dah tukar roller, yang mahal, yang murah, yang sport, dah kikis balik clutch shoe belakang tu. Dalam 2-3 hari datang balik lah gegaran tu. Okey, dari segi kejelasan ataupun keterangan lampu depan dan signal saya tak ada masalah. Memang sangat berpuas hati. Memang terang. Kalau malam cahaya dia, pencahayaan daripada Avantis ni bagi saya memang cukup memuaskan lah. Memang tak ada masalah. Kalau saya hantar makanan ke tempat yang gelap sikit pun tak ada masalah. Memang terang benderang. Okey. Baik, jadi secara keseluruhannya untuk setakat ini saya memang berpuas hati dengan apa yang Yamaha Avantis tawarkan lah, dengan enjin yang berkapasiti 125. Walaupun dia taklah selaju 125 yang lain, sebab dia skuter kan. Jadi secara keseluruhannya saya memang puas hati. Penggunaan minyak pun okey, tak ada masalah. Dari segi service maintenance pun tak ada masalah, senang ya. Dah banyak bengkel yang boleh buat, kecuali bahagian servis CVT kena cari pomen yang biasa lah dengan servis skuter. Kadang-kadang kalau pergi dekat bengkel biasa yang jarang-jarang servis ataupun buat servis untuk skuter, cara diorang buat memang agak kurang sedikit lah berbanding dengan pomen yang memang memang pakar dalam skuter ni. Memang jauh perbezaan setakat apa yang saya pernah cuba dan lalui lah masa saya mula-mula pakai Avantis ni dulu. Itu salah satu yang kita kena ingat lah. Kalau nak full service CVT, baik cari pomen yang biasa dengan skuter. Sebab kualiti servis skuter kalau dibandingkan dengan kedai mekanik biasa dengan pomen skuter memang sangat jauh berbeza. Jadi rasanya itu sahaja setakat ni. Saya memang akan terus pakai Avantis ni selagi boleh. Okay guys, kalau rasa video ni memuaskan, bolehlah subscribe. Kalau sudi, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Jumpa lagi guys.